Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 12. Pelajar 12.1 menunjukkan bandul Barton yang terdiri daripada 6 bandul yang diikat kepada satu tali mengufuk. Apabila X disesar dan dilepaskan, bandul itu akan berayun pada frekuensi aslinya. Frekuensi aslinya ni ialah frekuensi suatu sistem yang berayun secara bebas tanpa sebarang daya luar bertindak ke atasnya. Okey. A. Apakah maksud frekuensi? Frekuensi ni ialah bilangan ayunan lengkap dalam masa satu saat. Frekuensi ini juga diukur dalam unit Hertz. Ada dua formula frekuensi. Yang pertama, 1 per tempoh ataupun T besar, ataupun yang kedua, bilangan ayunan lengkap N kecil per masa yang diambil T kecil. B. Terangkan bagaimana fenomena resonans berlaku dalam rajah 12.1. Okey, resonans. Resonans ni berlaku apabila suatu sistem dipaksa berayun dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya, dan suatu sistem yang berayun dengan resonans akan berayun dengan amplitude maksimum. Jadi kalau nak jawab soalan B ni, terangkan. Terangkan ni dia kena ada flow dia. Dia ada pendahuluan dia. Jadi kita kena follow the flow. Okey, yang pertama, jawapan dia akan berbunyi gini. Yang pertama, bandul X dan bandul D ini mempunyai panjang yang sama. Jadi, kedua-dua bandul ini mempunyai frekuensi yang sama. Apabila bandul X ni diayun, tenaga akan dipindahkan menyebabkan semua bandul lain akan berayun. Jadi, bandul X dan bandul T yang mempunyai frekuensi yang sama akan mengalami kesan resonans menyebabkan kedua-dua bandul berayun dengan amplitude maksimum. Sebabnya, apa amplitude maksimum? Sebab sini ada suatu sistem yang berayun dengan resonans akan berayun dengan amplitude maksimum. Okey. Seterusnya C. Rajah 12.2 menunjukkan satu sistem radar di lapangan terbang. Isyarat dipancarkan dari sistem radar untuk menentukan kedudukan sebuah kapal terbang. Jadi ini dia bagi jadual, tunjuk ciri-ciri 4 sistem radar PQR dan S. Jadi dia nak kaji spesifikasi keempat-empat sistem radar tersebut. Terangkan kesesuaian setiap spesifikasi untuk kesemua sistem radar dan tentukan sistem radar yang paling sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan kapal terbang. Jadi kalau soalan gini, kita kena buat kotak untuk memudahkan kita. Jadi kotak yang pertama kita buat ciri-ciri dan kotak yang kedua kita buat sebab. Okey, ciri yang pertama kita boleh kata kita pilih diameternya yang besar. Meter yang besar untuk memperoleh banyak maklumat. Maknanya banyak maklumat ni diterima. Yang kedua kita akan pilih gelombang mikro. Gelombang mikro kerana tenaganya yang tinggi. Yang ketiga, jarak antara penerima sama dengan jarak fokus, menyebabkan isyarat ni ditumpukan pada titik fokus di penerima. Dan last sekali, cakera di tempat tinggi kerana tiada halangan. Jadi kalau soalan gini juga, kita kena buat kesimpulan kecil untuk melengkapkan markah kita. Jadi R, kita pilih R sebabnya semua spesifikasinya ada pada R. Jadi R kerana diameternya yang besar menggunakan gelombang mikro, jarak penerima dari cakera sama dengan jarak fokus dan cakera di tempat yang tinggi. Okey, D. Gelombang ultrasonik dipancarkan dari sebuah kapal ke dasar laut, apa semua ni. Jadi dia nak sini kedalaman laut. Kedalaman laut kita akan guna formula D sama dengan VT per 2. Di sini kedalaman laut lah sebab dia nak kedalaman laut. V sama dengan halaju dan T per masa. Okey, halaju dibagi sini 1500 meter per saat. Darab je dengan masa sini 0.12 saat per 2, bahagi je dapat 90 meter. Okey, soalan kedua dia nak panjang gelombang bagi gelombang ultrasonik dalam air laut. Jadi kalau panjang gelombang kita guna lambda ni. Lambda kan panjang gelombang sama dengan V per F.
Jadi V sini halaju. Halaju dia bagi 1500 meter per saat. Sama dengan frekuensi. Frekuensi kan dalam unit Hertz. Sini dia bagi unit lain kan. Jadi kita tukar je. Dapatlah 25,000 Hertz. Jadi bahagi dapatlah 0.06 meter. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kalau ada kurang, minta maaf.